Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan semua. Terima kasih sudah memilih untuk mendapatkan info terkini daripada channel ini. Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengesahkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 dan keabsahannya sudah terbukti dengan sokongan daripada 148 MP menurut beberapa media yang saya lihat pagi tadi. Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menang usul undi percaya di mana 222 kerusi ahli parlimen dan 148 daripadanya menurut sumber telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan selebihnya adalah kerusi bagi Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya nak kongsi dengan kamu satu perkara menarik, satu info terkini selepas majoriti usul undi percaya memihak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rakyat Malaysia ternanti-nanti pembentangan bajet mini pagi ini daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum saya meneruskan, sudah pasti semua mahu berita baik daripada pembentangan ini. Seperti yang sudah dibentangkan di dalam Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada ketika itu, yaitu Tengku Zafrul. Banyak berita baik yang kita dapat dengar, yang dapat input kepada kita untuk bantuan-bantuan dan segalanya tentang ekonomi dan segalanya tentang apa yang rakyat dapat pada tahun hadapan daripada kerajaan. Tapi sebelum saya meneruskan berita baik hari ini, tolong saya meminta jasa baik anda semua untuk tekan butang subscribe, bantu channel ini untuk mencapai 100,000 subscriber sebelum hujung Disember. Tuan-tuan dan puan semua, pagi ini Perdana Menteri bentang bajet mini. Hari kedua sidang Dewan Rakyat yang dijadual bermula dengan pembentangan bajet mini oleh Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada hari ini beranggar peruntukan yang berjumlah menghampiri RM56 bilion. Dan perkara ini terkandung dalam urusan ke-9 Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-usul Dewan Rakyat. Berdasarkan Aturan Urusan Mesyuarat itu, wang yang berjumlah RM55.959.213.200 dicadang dikeluarkan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2023 untuk perbelanjaan segera, sementara menunggu anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2023 untuk diluluskan. Jadi berita baik kepada rakyat Malaysia pada hari ini, menghampiri RM56 bilion dicadangkan akan dikeluarkan daripada kumpulan wang pembangunan, dan inilah yang dinantikan rakyat Malaysia. Pada 24 November yang lalu, Anwar yang juga menjadi Menteri Kewangan memaklumkan kerajaan akan membentang RUU ataupun Rang Undang-Undang Belanjawan Mini bagi meluluskan emolumen berkaitan belanja untuk mengurus kerajaan, khususnya gaji penjawat awam. Katanya, kelulusan emolumen itu penting bagi memastikan tiada kebimbangan dalam kalangan penjawat awam berhubung gaji berikutan bajet 2023 masih belum diluluskan. Dan selepas kelulusan RUU mini itu, katanya, kerajaan dijangka akan membentangkan belanjawan susulan yang menyeluruh kira-kira sebulan selepas sidang parlimen minggu ini. Dan pada 7 Oktober yang lalu, Menteri Kewangan di bawah pimpinan kerajaan sebelum ini, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, membentangkan bajet 2023 di Dewan Rakyat. Bagaimanapun bajet itu tidak sempat untuk dibahas dan diluluskan selepas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Dewan Rakyat pada 10 Oktober. Susulan pembubaran Parlimen, bajet 2023 perlu dibentangkan semula di Dewan Rakyat secepat mungkin bagi
memastikan belanjawan mengurus kerajaan awal tahun depan diluluskan. Jadi setelah Anwar ataupun Perdana Menteri yang menjangka bentang budget mini dengan peruntukan hampir RM56 bilion ini, sudah pasti satu berita baik kepada seluruh rakyat Malaysia. Tapi kita menantikan keputusan terkini untuk pembentangan mini budget pada pagi ini, dan kita menantikan berita baik untuk rakyat Malaysia pada tahun hadapan. Jadi, tuan-tuan dan puan semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk episod seterusnya berkenaan dengan politik di Malaysia dan keputusan-keputusan terkini daripada Kerajaan Perpaduan. Tuan-tuan dan puan semua, dengan angka 148 telah membuktikan keabsahan Perdana Menteri hari ini, dan beliau kekal sebagai Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal teguh berdiri kuat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Saya sangat respect dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengadakan usul undi percaya. Walaupun beberapa suara-suara sumbang yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat berani tetapi tidak berfikir sebab mengadakan usul undi percaya begitu awal. Selepas dakwaan daripada Muhyiddin Yassin, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah, Muhyiddin Yassin, pengurus CPN, mempertikaikan keabsahan beliau dan meminta bukti, dan akhirnya sudah terbukti usul percaya itu telah membuktikan kemenangan, telah membuktikan status Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 itu memang sah. Jadi tuan-tuan dan puan semua, usul percaya yang lulus dengan undian suara, keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri terbukti. Inilah yang dinantikan rakyat. Usul undi percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim lulus dengan undian suara petang kemarin. Dan keputusan ini dicapai setelah Speaker Johari Abdul tidak mengadakan undian belah bahagi. Dengan keputusan ini, Anwar kekal sebagai Perdana Menteri kira-kira 3 minggu selepas mengangkat sumpah jawatan, selepas membentuk kerajaan perpaduan dengan BN dan parti-parti dari Sabah dan juga Sarawak. Melalui undian suara, anggota parlimen perlu berkata setuju atau tidak bersetuju terhadap sesuatu usul. Dan sudah pasti 148 angka ini ataupun 148 ini menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan berkata setuju. Tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya meneruskan berita hari ini, tolong saya meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu, tekan butang subscribe dan share video ini supaya saya dapat mencapai 100.000 subscriber sebelum penghujung Desember. Terima kasih semua. Angka 148 dapat menjamin kestabilan politik. Ini saya sangat suka kenyataan ini daripada Sinar Harian. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan semua, kali terakhir sebuah parti politik meraih sokongan majority 2/3 meraih majority 2/3 kursi parlimen atau angka Majlis 148 MP adalah pada PRU ke-11 tahun 2004. Parti yang berjaya tidak lain dan tidak bukan adalah Barisan Nasional, dengan prestasinya boleh dianggap antara sejarah kegemilangan terbesar koalisi tersebut sehingga kini. Ditambah BN pada PRU ke-10 berdepan penolakan sokongan pengundi Melayu di bawah kepimpinan Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Strategi koalisi itu mengetengahkan Mr. Clean Tun Abdullah Ahmad Badawi mengambil ahli kedudukan sebelum berlangsungnya PRU ke-11 adalah sangat bijak. Jadi tuan-tuan dan puan semua, sekiranya 148 kursi ini memang mereka semua berkata setuju, sebulat suara mengundi Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam usul undi percaya, dan setelah disahkan oleh Speaker Johari Abdul, di mana beliau tidak mengadakan undian belah bahagi lagi. Adakah ini juga bermakna Muhyiddin Yassin kalah teruk? Muhyiddin Yassin yang sepatutnya menang, mungkin di dalam pemikiran beliau akan menang PRU 15 namun gagal. Adakah beberapa kursi yang mungkin PN kalah tipis dengan BN, dengan GPS, dengan JRS, dengan Warisan, dan beberapa lagi parti lain ataupun calon lain yang telah mengalahkan PN? Adakah ini juga boleh diiktiraf
kerusi PN hilang. Dengan kemenangan, dengan gabungan kerajaan perpaduan daripada gabungan-gabungan partai politik, dan mereka membentuk kerajaan, dan akhirnya, adakah kita boleh mengiktiraf kerusi yang PN sepatutnya menang pada PRU 15, tetapi mereka kalah? Adakah ini kita boleh iktiraf ataupun kita boleh cakap bahwa PN hilang kerusi? Hilang kerusi dan tidak dapat membentuk kerajaan. Namun, Muhyiddin Yassin sendiri akhirnya mengaku mereka akan menjadi pembangkang yang berwibawa daripada kenyataan media semalam. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda berita hari ini? Angka 148 akan mencapai kestabilan politik, saya sangat setuju.